يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim. Pasti dalam 2 jam ini kita akan bersama-sama merungkai dan juga mengambil ibrah daripada hadis, iaitu jagalah aib saudaramu. Kerana sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap di antara kita pasti ada kekurangan. Oleh itu sama-samalah kita menjaga aib sesama kita. Persoalannya ialah bagaimana kita nak menjaga aib. Inilah yang akan kita bincangkan bersama dengan guru kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan Hakim? Alhamdulillah sihat. Datuk sihat? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kemana jua kita hendak pergi dan di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP untuk kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 03 7726 1603. Saya dah call banyak kali tak dapat. Jangan marah. Boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan tentang jagalah aib saudaramu. Baiklah. Saya fikir mungkin sebagai pengenalan, Datuk boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang apakah aib ini yang perlu kita jaga. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i yang dimuliakan Allah, ibu bapa, ibu ayah, tuan-tuan perempuan, penerbit dan juga kru yang datang sejak pagi ini tadi. Syukur pada Allah SWT ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Islam sebenarnya perkataan aba ataupun aib ini ataupun aba yaibu wayub, ia merujuk kepada kekurangan. Jadi dipanggil juga sebagai aurah. Auratun, iaitu aurat, satu kekurangan, kelemahan berlaku pada seseorang. Jadi memang manusia ni sifatnya merupakan sifat yang ada banyak kekurangan. Jadi bila dia ada kekurangan, dia maksum hanya Nabi SAW sahaja. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di atas satu keprihatinan polisi yang kita kena faham dalam kehidupan ni, bahawa kita memang memiliki kekurangan. Maka menjadi satu tanggungjawab kepada seorang Muslim untuk pastikan bahawa sesuatu keaiban yang berlaku pada seseorang itu tidak dibuka. Satu hari tuan-tuan perempuan dimuliakan sekalian, Nabi bersama para sahabat duduk dan Nabi mengajar mereka satu prinsip kehidupan yang penting. Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kamu tahu tak apa tak ghibah? Lalu mereka menjawab, "Zikruka akhaka bima yakrah." Iaitu kamu menyebut satu perkara yang berkaitan dengan seseorang yang mana dia tak suka perkara itu. Lepas tu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kita sebut benda itu betul-betul ada pada dia, macam mana?" Ma ra'yuka ya Rasulullah, kalau benda kita cakap itu betul-betul ada padanya. Maka Nabi menjawab, itulah dia ghibah, itulah dia mengumpat. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu. Tapi kalau kamu berkata benda yang tidak ada padanya, maka itu namanya fitnah. Yang orang Melayu panggil fitnah ni, bahasa Arab panggil buhtan sebenarnya, iaitu menuduh tanpa satu asas. Jadi tuan-tuan dan puan dimuliakan sekalian, ini satu prinsip yang penting dalam Islam, kerana kita dianggap sebagai satu jasad. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bi sahari al-humma. Dalam hadis sahih, Nabi telah memperumpamakan orang Islam ni satu sama lain macam satu jasad. Ada yang jadi kepala, ada jadi tangan, ada jadi anggota badan. Maka sebagaimana kita satu badan yang tidak boleh dicederakan, yang lain turut masuk sakit, maka demikian juga sikap kita kepada orang Islam yang lain adalah kita jaga macam kita jaga anggota badan kita. Begitulah tamsilan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustaz, betul ya. Hari ini bak kata Ustaz tadi, setiap antara kita pasti ada kekurangan. Jadi kalau kita tak nak orang lain sebarkan kekurangan kita, kita jangan sebarkan kekurangan orang lain. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang aib ini,
tadi Ustaz ada menyebutkan tentang aib dan fitnah. Ada satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, tapi mungkin ada sedikit masalah teknikal. Okey, baik Ustaz. Daripada Al-Ali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Dalam situasi yang bagaimanakah Islam membenarkan kita menceritakan aib orang lain? Adakah kita dianjurkan untuk menceritakan kebaikan sahabat kita kepada orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Adakah Ustaz keadaan yang membenarkan kita untuk menceritakan aib seseorang? Ya, dalam satu kaedah diletakkan oleh para ulama, al-ghibatu laisa bimazmumin fi sittatin. Ada 6 keadaan seseorang itu dibenarkan untuk mengumpat, ya, ataupun menceritakan tentang keaiban orang lain. Ya, itu seperti yang disebut dalam kata-kata para ulama masa itu, bila dia melibatkan aduan untuk diberitahu kepada pihak yang bertanggungjawab, maka ia merupakan satu kewajipan kita untuk cakap. Ya, sebagai contohnya dalam kehidupan masyarakat, ada kalangan orang yang tidak bertanggungjawab, yang sesuka hatinya melakukan satu perkara yang bercanggah dengan kepentingan orang lain. Dia buat rumah sebagai contohnya sehingga menutup angin yang boleh membahayakan orang lain sebagai contohnya, ataupun parking lori yang besar boleh mengakibatkan pandangan yang tertutup. Selepas dia beritahu tidak juga berubah, maka kita kena sampaikan kepada pihak yang tertentu. Ini satu kebenaran. Yang kedua, bila kita menentang dalam perkara-perkara kemungkaran. Kemungkaran itu berlaku berterusan. Walaupun telah diingatkan dengan proper channel yang kita usahakan, tapi tak juga berjaya. Maka dalam keadaan itu, perkara mungkar ni perlu al-munkar liyuzal. Maknanya satu kemungkaran itu hendaklah diluputkan, dihilangkan. Yang ketiga, dalam kes berkaitan dengan fatwa, maka orang yang bertanya kepada mufti sebagai contohnya, ya, seorang isteri yang bertanya kepada qadhi, ya, kepada hakim yang berkaitan dengan hubungan suami isteri sebagai contoh, tak boleh pula berkata pada waktu itu, tak boleh mengumpat suami saya pula nanti. Maka dalam keadaan itu adalah dibenarkan. Ya, yang keempat, bila kita nak mencegah umat Islam daripada satu keburukan dan menasihati mereka supaya tidak mengambil ilmu daripada orang bukan ahlinya. Sebagai contohnya, pada hari ini para ustaz kena tegur kalau ada awam yang mengambil ilmu daripada orang yang bukan ustaz. Tambah pula zaman media sosial begitu berkembang ini dah, ya. Betul Ustaz. Jadi masing-masing boleh bagikan pandangan, boleh menceritakan apa saja yang dia nak, padahal benda itu tidak ada asasnya. Betul. Maka para ustaz kena bertanggungjawab untuk betulkan keadaan tersebut, orang-orang yang berilmu, ya. Kemudian menceritakan perihal orang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa perasaan malu. Maka dalam keadaan itu kita dibenarkan untuk bercerita dosa tersebut supaya jangan dilakukan oleh orang-orang lain. Yang keenam, yang terakhir saya ia berkaitan dengan satu gelaran yang kena pada seseorang. Memang perkara itu telah disebut namanya seperti itu, nampaknya macam mengumpat. Betul. Macam setengah orang kadang-kadang dipanggil sebagai mak kerengga dipanggil dia, ataupun dipanggil sebagai perkataan kata, si buta dan sebagainya. Maka gelaran itu memang gelaran yang sudah pun sinonim dengan dia, dan dia tidak merasa apa-apa keaiban kalau disebut namanya seperti itu. Ini kadang-kadang berlaku di kampung-kampung, di tempat-tempat tertentu. Maka ini bukan kita mengumpat, ini bukan kita menyebut aib, tapi ini satu benda yang dibenarkan kerana ia sudah lumrah. Baik, inilah di 6 keadaan seperti yang disebut. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh rujuk sebagai contohnya dalam fatwa oleh sahibul samaha, mufti wilayah kita. Ada perkataan ini, ada bab ini diceritakan panjang lebar. Betul Ustaz, bila Ustaz sebut tentang gelaran tadi, di kampung saya ada orang gelar dia Ali Pekak Ustaz. Kita mula ingat dia ni nak hina ke, tapi sebab kita nak membezakan Ustaz. Kan. Jadi 6 perkara yang membenarkan kita untuk membuka aib. Yang pertama aduan, yang kedua perkara mungkar, yang ketiga berkaitan fatwa, yang keempat mencegah orang Islam daripada ambil ilmu dari orang yang salah, yang kelima cerita perihal orang yang buat dosa terang-terangan, dan yang keenam gelaran. Baiklah, seterusnya Ustaz, disebut juga tentang aib ini. Ada orang dia berkongsi masalah Ustaz, berkongsi masalah tentang seseorang ini tanpa menyebutkan namanya, seperti mana yang boleh kita kaitkan di Facebook. Baizura Mazlan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bagi kita mulut bulan untuk mencelakan ustaz. Bukan bulan, bukan. Bagaimana ia yang hanya mendengar dan mengiyakan sahaja seseorang yang bercerita tentang orang lain, adakah dosanya sama jika seseorang bercerita pada kita, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Baizura Mazlan atas soalan.
Silakan Ustaz. Dai, sebenarnya apa yang ditanyakan di sini, apa kita kena bezakan di antara bab yang kita dibenarkan mengumpat tadi dengan perkara yang kita adakan atau kita cerita. Ya, sedangkan perkara tersebut tak perlu diceritakan. Ini yang dimaksudkan soalan dikemukakan di sini agaknya ya. Jadi dalam keadaan mengumpat orang lain mencerita satu keaiban orang lain, hukumnya haram. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat, dan indahnya Quran ni kalau kita lihat. Dai, bila Allah sebut Al-Hujurat cerita tentang bilik Nabi SAW. Rumah Nabi ni ibarat bilik yang kecil dan tak besar. Ketika rumah-rumah Nabi dulu dirobohkan pada zaman Sa'id bin Musayyab, beliau menangis dan beliau berkata, Allahu Akbar, kesiannya orang Islam, nanti mereka tak akan dapat lihat rumah Nabi mereka kerana masjid nak mengalami perluasan pada zaman tabi'i yang terkemuka namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya nak cerita kepada tuan, menariknya Quran ini bersebut Hujurat, mana bilik. Dan dalam surah Hujurat ni lah menceritakan tentang larangan kita menceritakan aib orang. Ada nampak kan signifikannya kan, dia punya synchronizationnya, iaitu kita berada dalam bilik, kita tak nampak keaiban, orang tak nampak keaiban kita, jadi kena tutup. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 bila Allah Taala turunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini menceritakan, wahai orang beriman, jangan jauhlah kamu daripada prasangka. Prasangka ni maknanya sebelum benda tu berlaku kita dah sangka-sangka. Ya, dan kita dalam masa yang sama pun kena elak orang prasangka pada kita. Itu pun satu perkara juga. Kerana satu ketika pada waktu malam Nabi SAW bersama dengan salah seorang isteri baginda SAW, iaitu Safiyah, ataupun pada waktu itu bersama dengan Juwairiyah, tiba-tiba lalulah dua orang sahabat yang nampak Nabi dalam kegelapan. Sedangkan peristiwa itu berlaku selepas Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Jadi bila mereka mempercepatkan langkah, Nabi memanggil, ala risikuma maisi kamburu, ini isteri aku. Aku berjalan dengan dia. Jadi mereka berkata, wahai Rasulullah, takkanlah kami nak buruk sangka pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, sungguhnya aku nak beritahu kepada kamu bahawa syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia majrad dam. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Jadi satu keadaan kita dalam prasangka. Tapi kalau kita menimbulkan prasangka kepada orang pun, kita kena betulkan supaya tidak timbul fitnah dan kata-kata manusia. Contoh, Dai Hakim berhutang dengan saya. Contoh bukan betul ni. Tak ada hutang pun. Saya menelefon Dai, banyak kali telefon tak angkat. Banyak kali tak, kenapa ya? Apa masalah ya? Telefon dia rosak ke? Ataupun dia, na'udzubillah, dia ada di wad ke? Dia sekarang ramai orang masuk wad, contoh. Ataupun dia tak mau jawab saya kerana dia tak mau bayar hutang ke? Jadi dia menyebabkan prasangka ni tadi. Jadi tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah sekalian, tanggungjawab kita jangan prasangka pada orang, dan kalau kita berada dalam keadaan menimbulkan prasangka pada orang pun, kita kena elak Ustaz. Elakkan. Jadi ayat ni kalau kita lihat menegur orang Islam, iaitu dalam satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi ni ketika ada misi yang penting, Nabi akan pairkan para sahabat ini. Akan hubungkan para sahabat ni, kembarkan yang kaya dengan yang miskin. Yang miskin tujuannya untuk dapat pergi kerana dia tak ada belanja, tak ada pembiayaan, maka yang kaya ni biaya dia, tapi dia akan jadi khadam kepada yang kaya itu. Ini satu riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Maka dalam perjalanan itu, Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat yang sederhana hidupnya, miskin, dia milih untuk hidup begitu. Dia telah pun dipasangkan dengan sahabat yang kaya. Ketika dalam perjalanan Salman keletihan sangat, dia tertidur. Maka dia tidak berkhidmat kepada dua orang yang kaya ini, iaitu patut mengambil makanan, serve mereka sebagainya. Dia terlupa, terletih, keletihan yang amat sangat. Bila dia pergi untuk dapatkan makanan daripada sahabat nama Usama ini, maka makanan sudah habis. Maka dia bertanya, ada lagi makanan? Dah habis. Habis, Allah Akbar. Macam mana aku nak jawab ni? Dia kembali kepada dua orang yang kaya ini. Dua orang kaya ini berkata, tengok, engkau dah tak menjalankan tanggungjawab engkau. Kami akan mengadu hal engkau kepada Rasulullah SAW. Dan tak cukup setakat itu, dua orang ini mengumpat Salman. Dan mengumpat yang pengagihan makanan tersebut. Mengatakan dia ada sembunyikan daripada kita kot. Jadi akhirnya Nabi SAW menemui mereka. Nabi bersabda, aku melihat pada mulut kamu ada kesan makanan. Rasulullah, kami belum makan Rasulullah. Mereka menjawab, kami belum makan Rasulullah. Aku melihat pada mulut kamu ada daging sahabat kamu yang kamu makan itu. Itu kamu mengumpat mereka. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, tuan-tuan, menceritakan hal orang ini hanya dibenarkan dalam 6 situasi yang telah saya sebutkan tadi. Selain daripada itu, yang mengumpat dan menghukum mengumpat haram. Maka hendaklah setiap kita mengambil tanggungjawab. Jangan orang mengumpat kita pun itu pun ada masuk sebagai masuk Ustaz syarik. Maknanya kita ada penyertaan di situ, disebut saham akhirat dosanya. Maka hendaklah kita pantau. Kalau kita tak boleh nak buat apa-apa, beredarlah, tinggalkan mereka.
sehingga mereka meninggalkan buatan yang haram itu. Kalau boleh tegur, itu lebih baik kerana ia sebahagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Betul Ustaz. Kadang-kadang yalah kita duduk dengan kawan-kawan kita yang suka mengumpat ni Ustaz. Tapi kita tak mengumpat pun, kita just mengiyakan, itu pun termasuk Ustaz Ya. sebab itulah sama-sama kita jauhkan golongan yang suka menyebarkan aib ini. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, membincangkan tentang jagalah aib saudaramu. Jadi kepada keluarga besar dan Ustaz yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Saya yakin dan pasti ramai di kalangan kita hari ini ada urusan di luar. Oleh itu jangan lupa untuk terus patuhi dan jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana pun kita berada, dan paling penting pakai cecair pembasmi kuman. Bukan apa, kerana kalau kita lihat kes semalam masih lagi tinggi. Kalau kita lihat di kaca TV kita, kes baharu dicatatkan sebanyak 17,672 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 19,053 kes. Alhamdulillah. Kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 174 kes. Jumlah kes aktif 260,700 kes. Jadi sama-samalah kita jaga dan patuhi SOP untuk kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i. Assalamualaikum, Ustaz. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya Robizan dari Teluk Pinang Garang. Silakan Kak. Saya nak tanya, saya ada pengalaman. Kita baik dengan kawan tu. Lepas tu kita cerita masalah kita. Kita ada maafkan dia. Tiba-tiba bila bergaduh, dia buka air kita. Tapi kita masih teringat. Kita berdosa tak? Itu je soalan saya. Okey, baik, terima kasih kepada sama-sama. Kak Assalamualaikum. Robizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Kak Robizan kita pada pagi ini. Bagaimana Ustaz kan? Jadi Da'i, saya bacakan satu hadis yang penting, riwayat Bukhari dan juga Muslim, dan ramai perawi hadis seperti Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya, iaitu an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Dalam hadis ini Nabi SAW telah pun bersabda, seorang Islam itu adalah saudara kepada yang lain. Tidak menzaliminya, tidak menganiaya, tidak membuka aibnya. Dan Allah SWT akan sentiasa membantu seseorang Islam selagi dia membantu orang Islam yang lain. Siapa yang mengeluarkan seorang Islam daripada kesusahan hidup dunia, maka Allah akan beri kepadanya pelepasan daripada kesusahan hari akhirat. Dan sesiapa yang menutup aib seorang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia juga di akhirat. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita peri penting dalam kehidupan ni, tabiat orang Islam hendaklah pastikan jangan buka aib orang lain. Jangan cerita aib orang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza rumta an tahya saliman min al-adza wa dinuka mawfurun wa hazzuka sayyinu la yantiqan bika sawatan fakulluka auratun linasi al-sinu." Imam Syafi'i berkata, jangan kamu mengumpat orang lain, jangan cerita keaiban orang lain, jangan buka aib orang lain. Kadang bila kamu tunjuk kepada orang begini, nampak? Kita tunjuk satu kan, yang kembali kepada kita ada berapa? Betul. Dari 3 ataupun lebih. Jadi dalam kehidupan ini, nasihat kepada kita, tuan-tuan, perempuan yang mulia sekalian, jagalah diri kita. Kerana Nabi SAW telah bersabda, siapa yang menjaga di antara 2 bibirnya, di antara 2 pahanya, maka baginya adalah syurga Allah SWT. Jadi tanggungjawab untuk kita semua, pantau, pastikan, didik diri kita untuk tidak menceritakan kelemahan, keaiban orang lain. Betul Ustaz. Tadi kita duk bincang yang jangan kita sebarkan aib sahabat kita, jangan kita bercakap buruk tentang sahabat kita. Bagaimana pula dengan orang yang dia sendiri bukan aib, seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook oleh Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Dalam soalan saya, perbuatan mengaibkan orang itu besar dosanya dan saudaranya wajib
menutupnya. Tetapi bagaimana pula jika seseorang yang membuka aibnya sendiri dengan tujuan berbangga diri, seolah-olah mahu menunjukkan kehebatan diri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Romli Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Ini dalam Islam dipanggil sebagai al-mujahara bisu, dan orang yang melakukannya dipanggil al-mujahirin. Kan itu Nabi SAW telah pun bersabda, dan Allah Taala pun menjelaskan, la yuhibbullahu jahra bisu min qawli illa man zulim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada mendedahkan perkara-perkara keaiban dilakukan oleh seseorang itu. Jadi Nabi SAW pun pernah menyatakan bahawa iyakum mujaharah, jangan kamu menceritakan satu perkara maksiat yang kamu telah perbuat, yang telah kamu lakukan. Memahami hadis ini satu hari, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah mengimamkan salat subuh, tiba-tiba lepas sembahyang subuh tu ada mereka bersembang-sembang. Biasa yang kadang ada bertanya tentang mimpi, apa pengalamannya, bertanya hukum. Tiba-tiba ada seorang berkata bahawa malam tadi dia telah pun memberi shelter, memberi tempat tidur kepada seorang yang tak dikenali, stranger, orang asing datang ke rumah untuk dibagi tempat rehat. Tiba-tiba bangun pagi, dia melihat bahawa lelaki yang gharib itu, yang asing itu datang melepak kat rumahnya pada malam itu berehat bersama dengan bilik anaknya tidak berpakaian, anak perempuannya. Maka Sayyidina Umar dengan begitu marah sekali menegaskan, mengatakan kepadanya, tak patut kamu, Allah telah menutup aib keluarga kamu, kamu membukanya di hadapan kami para sahabat. Dengan siapa besok anak perempuan kamu nak berkahwin? Kalau tidak dengan anak-anak sahabat yang dekat sini, mengapa kamu buka aib itu? Allah telah menutupkannya. Begitu juga pada zaman Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha umumnya selesai melakukan ibadah haji, tiba-tiba datang seorang perempuan yang mempunyai rupawan, ya, berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini tadi masa saya melakukan ibadah haji, ada orang lelaki tu berusaha untuk pegang kaki saya. Apa tujuan kau cerita di hadapan halayak ramai? Kau nak cerita kau cantik ke? Atau kau nak cerita nak buka aib orang ke? Itu bukan bentuk format soalan nak bertanya tentang hukum, tapi untuk mempamerkan diri lebih jelita, lebih cantik daripada orang lain. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menegur, ini perbuatan haram. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, ketika media sosial begitu berkembang giat, ada di kalangan umat Islam yang tidak malu-malu untuk menceritakan perbuatan maksiat yang dilakukan. Dan ini saya tegaskan hukumnya di sisi ijma' para ulama, hukumnya haram tuan-tuan. Jangan diceritakan kepada orang, kerana ia mengundang macam-macam perspektif dan perception kepada diri kita sendiri. Yang pertama nak menunjukkan sombong, yang kedua nak mengajak orang lain juga. Apakah kita nak membuka ruang kepada orang lain mengajar orang buat maksiat macam kita? Maka inilah di antara perkara-perkara yang menjadi asas kepada pengharaman perbuatan mendedahkan aib dosa yang kita sendiri lakukan kepada khalayak ramai. Hukumnya memang haram di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz, inilah yang membimbangkan kita lah lagi zaman sekarang ni. Orang suka membuka aib sendiri. Barangkali mungkin dia nak dikenali, nak viral. Jadi jelas hukumnya haram dan berdosa besar, perlu kita tinggalkan. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya agak tertarik dengan soalan dari sahabat kita, Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang tidak melakukan perkara tersebut tetapi dituduh membuka aib? Apakah solusi yang perlu seseorang itu lakukan untuk tidak terus dituduh dan membuka aib, sedangkan perkara itu tidak niat untuk dia lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan Ustaz. Dalam kes ini kita perlu lihat apakah betul perkara yang kita sebarkan itu, kita sebut itu, kalau berlaku pada diri kita, apakah ia benar-benar satu perkara yang dibenarkan dalam Islam. Kalau dalam 6 konteks yang telah pun disebutkan tadi, maka ahlan wa sahlan wa jalan. Kerana ia satu kewajipan yang perlu didedahkan. Saya bawakan satu kisah. Pada zaman Nabi SAW, ada di kalangan wanita-wanita ataupun gadis-gadis pada waktu itu dipinang oleh kaum lelaki, dan keluarga kaum perempuan itu datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertanya, sebagai contohnya, perempuan itu bernama Fatimah, bukan puteri Nabi, ya. Fatimah ni nama ramai di kalangan para sahabiah, namanya Fatimah. Isteri kepada Abu Talib pun namanya Fatimah. Dan isteri kepada Abdul Muttalib, datuk Nabi, pun namanya Fatimah. Itu sebab nama Fatimah itu begitu mesra dengan Nabi. Nabi menamakan seorang puterinya Fatimah, mengambil sempena nama makciknya dan juga neneknya yang sangat penyayang kepadanya. Sudah tentu yang menjaga Nabi ketika Nabi kecil bukan Abdul Muttalib yang sibuk, itu neneknya Fatimah itu. Dan ketika Abu Talib menjaga Nabi pun sudah tentu Abu Talib sibuk dengan kerjanya. Yang menjaga Nabi lah Fatimah, isteri kepada Abu Talib. Jadi Fatimah ini datang, keluarganya datang bertemu Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, wanita gadis kami dipinang oleh seorang bernama Muawiyah. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Maka Nabi SAW telah menyatakan Muawiyah ni seorang ghadarab, kaki pukul. Kaki pukul maknanya apa? Dia akan pukul orang, termasuk nanti Fatimah bila dikahwininya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fasalukun, pemalas, tak mau bekerja, duk rehat, lepak saja. Tukar-tukar kerja 2-3 bulan tukar, 2-3 bulan tukar, mana dia dulu kita pun tak tahu. Jadi seolah-olah begitu. Nabi SAW telah pun memberi tamsilan dalam konteks itu. Nabi menceritakan aib lelaki tersebut bahawa dia tidak layak dikahwin dengan Fatimah. Yang mana Fatimah ni mungkin seorang wanita yang salihah, yang bijak, yang memang tak sesuai, tak segandingan untuk dikahwin, tak sekupu. Jadi dalam konteks kita menceritakan aib orang, bila ada keperluan dan orang lain mengatakan kita mengumpat, orang itu yang tidak faham, orang itu yang perlu didedahkan, orang itu yang perlu diajar, dibimbing bahawa perkara ini dibenarkan dalam Islam. Tapi seandainya memang kita yang tersalah pergi cerita benda yang kita exaggerate kan, benda kecil kita pergi besarkan, maka ini adalah perkara yang kita masuk bimbang, masuk dalam bab mungkin jadi fitnah, sekurang-kurangnya jadi mengumpat. Dan satu hari Imam Syafi'i ini punya ramai anak murid, seorang daripadanya bernama Al-Muzani. Maka Al-Imam Al-Muzani ini ketika dalam satu bab hadis dia panggil tajrih. Tajrih dibenarkan. Itu kita ceritakan keaiban, kekurangan orang untuk mengelakkan mudarat yang besar. Kita akan jumpa dengan kitab-kitab hadis. Itu bukan mengumpat juga. Maka Muzani ini telah berkata tentang seorang daripada yang terlibat dalam sanad hadis itu. Dia ni seorang tak boleh dipakai kata-katanya. Dia begini, dia pembohong. Kali Imam Syafi'i bisik pada dia, wahai Muzani, engkau nak kata orang tu tidak layak dalam sanad. Wadai engkau cakap ucapannya tidak berharga. Ucapannya tak boleh pakai, cukup. Lebih berlapis Cukup. Tak payah kau semua. Dia pembohong, pendusta, ambil dia orang, ambil skin cepat kaya. Tak perlu sebut itu semua. Sebut bahawa dia seorang yang perkataannya perlu dipertimbangkan semula. Cukup orang faham dah. Jadi itu adab kita dalam condemn orang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak membuka aib seseorang, kita perlu lihat kepada 6 perkara yang dibenarkan untuk kita membuka aib seseorang. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi, kita nak beristighfar. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, membicarakan tentang jagalah aib saudaramu. Ustaz pesan kalau nak sebar aib tak boleh, tapi kalau nak sebar ilmu boleh Ustaz jadi bagi anda yang menonton menerusi Facebook Tanyalah Ustaz, jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama, suka. Saya ni tak berapa faham suka-suka ni. Like. Yang kedua, siapa? Mungkin boleh komen apa, tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan. Dan yang ketiga, tekan butang share. Sharing is caring. Baiklah, kita nak meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Datuk Zahazan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Omar? Alhamdulillah, saya sihat. Dah sarapan ke? Belum lagi. Saya belum lagi jangan ni tamat nanti baru sarapan lah. Okey, baik. 8.30 nanti. Jadi soalan saya begini Datuk Datuk dah sebut tadi aib kita tak boleh sebar. Kalau ilmu kita bolehlah sebarkan, mak kata Da'i tadi. Jadi soalan saya begini Datuk. Ini kisah benar Datuk bukannya kisah dongeng tak. Jadi satu-satu peminangan dibuat. Pihak yang meminang ni saya cukup kenal Datuk. Latar belakang dia ataupun orang kampung saya sebut background dia, daripada keluarga ke lasi yang nak mendirikan rumah tangga tu, yang nak meminang itu. Jadi saya nak buka aib. Tujuan mereka ini untuk membina masjid, untuk perkahwinan. Tapi kalau saya buka menjadikan serba salah, sedangkan saya tahu Datuk, daripada A sampai ke Z, buat kata orang bunuh benda sekarang ni, saya tahu semua latar belakang keluarga ini. Jadi saya tak boleh nak buka. Kalau saya buka sudah tentu serba salah, yang menerima macam mana. Jadi soalan saya Datuk, apakah dalam keadaan yang begini, sedangkan tujuan kita tahu baik, tapi kita nak buka, boleh ke buka? Bagaimana cara penyelesaian yang perlu dilakukan kalau perkara begini? Kalau dibiarkan takut jadi masalah pula di belakang hari. Jadi bagaimana Datuk? Tujuan baik tapi takut berlaku satu-satu yang tak baik atas. Kita tahu tapi tak beritahu. Itu soalan saya Datuk dan Da'i.
senyum nampak gigi tapi tak nampak pakai mask hari ni. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Datuk Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar kita. Betul Ustaz Ya. Bagaimana Ustaz dengan situasi yang telah diceritakan tadi Ustaz? Wallahu alam. Kalau kita perhatikan Tuan Omar dan juga para penonton sekalian, soalan ini memang relevan sangat, memang sangat penting untuk kita faham. Saya melihat dalam kitab-kitab hadis, maka di antara huraian dikemukakan yang paling menarik, yang sangat menarik oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam yang mulia yang datang dari Palestin ini, berkata bahawa berasal dari Palestin ini, berkata sebenarnya dalam tahqiq al-qaul, dalam keadaan Nabi SAW tadi menceritakan aib bakal pengantin itu untuk tujuan mengelakkan perkahwinan itu berlaku, kita kena cek situasinya bagaimana tuan ya. Yang pertama, apakah sikap bakal pengantin mempelai itu memang tak boleh nak ubah lagi, terkena dengan penipuan, penganiayaan kepada orang, memang kerap sangat dan berjanji untuk berubah tapi tidak berubah, mungkin beberapa kali terlibat dengan kes jenayah, maka ini menjadikan dia memang tidak layak untuk berkahwin dalam situasi boleh menganiaya pasangannya. Tetapi kalau perkara itu berlaku sekali-sekala dan mungkin secara tak sengaja, maka kita kena pastikan yang mana satu keadaan bakal pengantin ini. Kalau ia benar-benar sifat yang telah mendarah daging, keluarganya pun terlibat, terpalit sama dalam isu-isu berkaitan perkara demikian, maka kita kena dedahkan, kena beritahu. Tapi seandainya kalau perkara tersebut masih ada peluang untuk pembaik pulihan, peningkatan dari sudut akhlak, boleh dibimbing dan kita baik sangka, maka ini adalah satu benda yang kita kena sembunyikan, kena tutup, dengan harapan mudah-mudahan nanti lepas berkahwin dia akan berubah. Itu sebab di antara doa Nabi SAW kalau berkahwin kan, di antara doa Nabi supaya suami ini selepas dia diijab kabulkan pegang, sebab dikahwinkan pegang ubun-ubun isteri ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kebaikan, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang ada pada isteriku ini dan segala kebaikan yang terdapat dalam tabiat beliau. Seorang lelaki berkahwin dengan isterinya berusia katalah 25 tahun. 25 tahun dia dibimbing oleh satu institusi keluarga yang berbeza. Cara berfikir, cara bertindak, jadi bukan mudah untuk diubah. Jadi mohon kepada Allah keselamatan daripada segala kekurangan, keaiban, kelemahan dirinya, moga dia dapat ubah, dia dapat baiki diri. Jadi situasi itu bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri, sama ada kita melihat ia satu benda yang telah pun sukar untuk diubah dan membahayakan satu pihak yang lain, ataupun ia satu benda yang mampu diubah. Mudah-mudahan kita dapat memahami situasi ini dengan baik. Okey, baik Ustaz. Jadi perlu kepada bijak sana juga. Baiklah, kita ada soalan seterusnya dari sahabat kita Al-Shal di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz kongsikan kisah yang tercatat di dalam buku The Grave of Tu Omar, di mana Khalifah Omar tidak membuka aib seseorang tua yang dilihatnya, sedangkan dia juga melakukan kesalahan mengintip dan memasuki rumah orang tua itu tanpa izin. Meskipun ketika itu ia bersama Abdullah bin Mas'ud, rakannya itu juga langsung tidak tahu. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazilan. #dia tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Silakan Ustaz. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni memang punya banyaklah sejarah. Sejarah cerita beliau terlalu banyak. Memang tak mampu untuk dicakupi di satu buku. Apa pun kita tahu Sayyidina Umar, apa yang saya ingat daripada kisah Sayyidina Umar ni, contohnya beliau bahawa Sayyidina Umar walaupun dengan penuh kehebatannya, tetapi dia manusia, dia ada kekurangan. Saya nak tegakkan kepada tuan-tuan bahawa kelebihan seseorang yang melebihi kekurangannya kita tutup. Tapi cerita ni dibawa oleh para ulama. Satu lagi Sayyidina Umar menjadi imam. Saya cerita yang tuan-tuan bawa ni saya tak pasti daripada mana sumbernya, tapi saya nak cerita satu benda lain berkaitan dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu Sayyidina Umar menjadi imam, ketika itu tiba-tiba seorang daripada sahabat yang berada di saf yang pertama terkentut. Dan keluarlah bau busuk seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Maka Sayyidina Umar pun terbau dan beliau beri salam. Akhirnya beliau pun paling ke belakang dan berkata, siapa yang kentut dalam sembahyang ni? Kenapa dia teruskan sembahyang? Pergilah bangun, ambil wuduk. Tak malu ke kepada orang lain? Kata-kata yang sangat tegas. Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya radhiyallahu an. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang mulia namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Orangnya handsome, tinggi lampai, bijak, saleh. Nabi mendoakan khusus untuk Jarir ini, bukan Jabir Jarir. Jim ra ya ra, Jarir. Jadi Jarir ini telah pun pergi ke Sayyidina Umar, berbisik perlahan dengan penuh adab kesopanan. Maklumlah ini ketua kita kan, Sayyidina Umar khalifah kan.
Kita wahai Sayyidina Umar, tindakan Sayyidina Umar ni kan lebih baik kalau Sayyidina Umar sama-sama kita semua angkat sembahyang dan sembahyang meraihkan dia. Kerana Nabi kita bersabda, seorang yang sembahyang bersama dengan seorang lain walaupun dia telah sembahyang, yang kedua itu menjadi sedekah untuk orang yang datang lambat itu. Ini contoh lain, kita dah habis sembahyang, tiba-tiba kawan datang, Allah dah habis sembahyang. Kita sunat ambil wuduk sembahyang sekali ni. Ataupun kalau kita masih ada wuduk, kita sembahyang dengan dia. Kita sembahyang 2 kali Zuhur itu. Tapi Jumaat tak boleh lah kan. Contohnya. Jadi dengan keadaan itu kita mendapat sembahyang yang pertama sebagai fardu, yang kedua sedekah dan juga sembahyang sunat lagi untuk pahala ini. Maka Jarir menegur Sayyidina Umar dengan penuh hikmah. Makna tujuan kat sini saya bawakan cerita ni dikemukakan oleh para ulama sebagai satu bentuk penutupan aib kepada orang lain. Kan kebaikan Sayyidina Umar ajak kita sembahyang sama, dia tertutup aibnya dan kita pun dapat bersedekah untuk dia, kita dapat pahala sunat lagi. Sayyidina Umar berkata, Masya-Allah, wahai Jarir, patutlah engkau ni seorang ketua yang hebat. Engkau ni seorang yang bijak sebelum Islam dan selepas Islam, seperti sabdakan Nabi SAW. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan dimuliakan sekalian, kita menutup aib orang dalam apa jua situasi, ia memberikan kebaikan, berikan pahala yang banyak kepada setiap kita. Baik Ustaz, bila sebut tentang aib ni kita takut akan dosa orang yang menyebarkan aib ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana Rasulullah menjaga aib seperti yang diajukan oleh sahabat kita salah Cik di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup aib para sahabat baginda? Yang kedua, adakah orang yang mengumpat dan mengadu domba di WhatsApp dan media sosial lainnya itu juga dalam kategori membuka aib seseorang meskipun mulutnya tidak bersuara tetapi jari jemarinya menahib? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada 2 soalan Ustaz. Ya. Yang pertama, bagaimana Rasulullah jaga aib para sahabatnya? Yang kedua, adakah zaman kita sekarang kan dengan WhatsApp dan platform lainnya, adakah itu juga dikira menyebarkan aib? Silakan Ustaz. Ada banyak cerita menunjukkan cara Rasulullah SAW menutup aib para sahabat, kerana baginda seorang yang hakim. Hakim ni bijaksana. Rasulullah SAW dengan semua Nabi-Nabi merupakan golongan hukama. Ya? Satu ketika Nabi SAW melihat para sahabat sembahyang dan mendongakkan kepala ke langit. Allahu Akbar, pandang ke langit. Kita sebenarnya sembahyang pandang ke tempat sujud, walaupun di depan Kaabah. Ada orang mengatakan sembahyang di depan Kaabah pandang Kaabah. Ini salah sebenarnya. Tak ada satu fatwa pun mengatakan sembahyang pandang Kaabah. Sembahyang pandang tempat sujud. Betul. 4 mazhab. Jadi Rasulullah SAW menegur sahabat ini yang mana sembahyangnya pandang ke langit. Rasulullah SAW bersabda, ma balu aqwamin yusalluna wa yarfa'una ru'usahum ila sama'. Kenapa ada sebahagian orang sembahyang dan mukanya didongakkan ke langit? Nabi SAW bersabda dalam keadaan tidak menegur sahabat itu, tak sebut namanya pun. Itu sebab menariknya Islam, tuan-tuan. Jarang-jarang kita lihat kes-kes yang berlaku dalam Islam itu disebut namanya. Betul. Bila ia melibatkan mempalikkan diri dengan dosa. Kecuali kalau orang itu bertaubat. Contohnya ada seorang lagi bernama Ma'iz Al-Aslami. Sahabat ini terlibat, seorang yang soleh, yang hebat, tapi ujian datang dalam kehidupan ni, maka dia telah pun tergoda dengan seorang perempuan lalu berzina dengannya. Maka bila dia berzina, dia jumpa dengan sepupu dia. Dia kata, wahai sepupu aku ni silaplah, aku telah melakukan buatan yang haram ini. Apa pandang kamu? Kawan tu kata, kau kena jumpa Rasulullah SAW. Dia tanya lagi sekali, maka kata kena jumpa Rasulullah SAW. Maka akhirnya Ma'iz pun jumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak melayannya. Dia kata, wahai Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Nabi berpaling. Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Nabi mengatakan, mungkin kau peluk saja dia. Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Banyak kali Rasulullah berpaling daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita cara Rasulullah menangani isu-isu berkaitan dengan maksiat. Betul. Ada banyaklah penilaian para ulama terhadap hadis ini. Contohnya dalam Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin menceritakan bagaimana pentingnya kita sebagai pemimpin ke atau jangan buka aib orang, dan kalau kita boleh menjadikan apa yang diucapkan itu menjurus kepada benda lain, tutup aib orang lagi baik daripada dihukum. Itu keadaan dalam Islam. Maka Nabi SAW menutup aib ini, kata mungkin kau tidak lakukan. Akhirnya sampai dia menyebut banyak kali, Rasulullah, saya nak uridu tathhir, saya nak disucikan diri saya oleh Rasulullah SAW. Tengok banyaknya proses, banyaknya marhalah, sehingga Nabi menjatuhkan hukuman itu tadi kepada Ma'iz. Dan bila dah dihukum rejam sampai mati, maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada sepupunya yang menasihatkannya jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia katakan, kebaik kalau kau tutup aib itu dengan baju kau. Maka di sini menunjukkan kepada kita, walaupun jenayah yang paling besar, yang namanya zina itu, kita melihat pendekatan Nabi SAW adalah untuk menutup, tidak mendedahkan, melainkan kalau dia benar-benar taubat, nama itu jadi ibrah dalam Islam, bukan mengumpat lagi. Supaya orang tahu Ma'iz seorang yang sedang bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dan Nabi sendiri mengatakan bahawa beliau mendapat keampunan di sisi Allah dan masuk dalam syurga Allah, mendapat rahmat daripada Allah.
Jadi ini adalah perkara yang berlaku dan Nabi tidak pula tanya siapa perempuan itu, mana dia. Tidak berlaku. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, ketika datang seorang sahabat berkata, "Salam, saya telah melakukan perbuatan yang haram ini." Tiba-tiba azan dikumandangkan. Nabi kata, "Mari sembahyang." Lepas sembahyang dia datang jumpa Nabi lagi. Nabi SAW belum selesai. "Rasakan kau dah sembahyang. Kau tak sembahyang itu menghapuskan dosa." Nabi tutup kes kat situ. Jadi itu sebab dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dalam konteks ini menunjukkan kepada kita menjadi hakim, jadikan permasalahan yang timbul itu ada penyelesaiannya tanpa ada hukuman yang berat supaya menutup aib dia, keluarga dan sebagainya. Maka inilah pendekatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menutup aib para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, tadi kita bincangkan dalam konteks menyebarkan aib ni melalui mulut Ustaz. Tapi zaman sekarang ni orang tak banyak bercakap tapi banyak menaip di WhatsApp-nya, di Facebook-nya. Jadi bagaimana, adakah itu dikira juga sebagai menyebarkan aib Ustaz? Dalam hadis Nabi bersabda, sungguhnya mata itu berzina, berzinanya adalah melihat. Tangan itu berzina, zinanya adalah membuat perkara-perkara yang haram. Kaki itu berzina, melangkah bawa ke tempat yang haram. Maka dalam konteks ini para ulama menjelaskan dalam syarah hadis kepada hadis ini, maka mengatakan bahawa ia merujuk kepada apa-apa tindakan yang kita lakukan yang boleh mengundang dosa. Kadang-kadang kata-kata, kadang-kadang pada musim sekarang merupakan type apa yang kita sampaikan kepada orang, yang kita WhatsApp kepada orang. Ia juga merupakan sebahagian daripada dosa dan kita kena ingat bahawa walaupun kita bincang tentang mulut, tapi kadang-kadang kata-kata ini lebih kekal. Dilihat orang sampai bila-bila. Kata-kata mungkin dilupakan orang. Maka ini adalah tergolong dalam dosa yang besar yang kadang-kadang umat Islam pada hari ini tidak ambil peduli lagi. Kan kebaik kalau kita duduk cerita tentang pengalaman kehidupan yang boleh beri pengajaran kepada orang. Kalau kita ni seorang cikgu, kita tulis buku yang boleh menyebabkan orang dapat panduan daripada kita menceritakan benda-benda yang menghancur lulukan masyarakat, merobohkan institusi bagai pihak. Sedangkan bahan yang kita tulis itu, kita kena ingat dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT kelak. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak menaip, kita nak menulis, kita fikir dahulu kerana kesan dia sangat besar. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang jagalah aib saudaramu bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi sebarang persoalan boleh saja buat panggilan ke 1888-1677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga share. Baiklah Ustaz, tadi kita bincangkan tentang menyebarkan aib orang yang hidup. Bagaimana pula dengan kita sebarkan aib orang yang sudah meninggal Ustaz? Silakan. Hukum mengumpat orang yang telah meninggal, kata Imam Ghazali, lebih parah daripada mengumpat orang yang masih hidup. Kerana jelas beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang masih hidup mengistihlal, mana kita minta dihalalkan, minta keampunan kepadanya dalam keadaan kita melakukan dosa itu, masih ada peluang. Tapi bagaimana pula kalau orang itu telah meninggal dunia? Maka mengumpat orang yang telah meninggal dunia itu lebih parah, lebih dahsyat hukumnya, kerana kita bimbang ia akan menjadi beban kepada kita di akhirat. Dan itu yang dimaksudkan Nabi SAW sebagai satu bab daripada muflis. Muflis ni maknanya bukan orang yang man la dirham lahu wala dinar, orang yang tak ada duit di dunia. Kalau tak ada duit kat dunia boleh pinjam-pinjam. Tapi kalau tak ada duit di akhirat, tak ada pahala di akhirat, kerana diambil orang sekian pahala yang kita lakukan dan dilemparkan, diberatkan, dibebankan atas kita dosa orang lain pula. Maka inilah yang kita bimbang, kata Imam Ghazali, berlaku kepada seorang mengumpat orang yang telah meninggal dunia. Jadi mengumpat ni dia melepasi spektrum masa, skala masa. Ya, maknanya orang masih hidup atau orang telah mati, hukumnya tetap haram. Dan orang yang telah mati itu, kata Imam Ghazali, lebih dahsyat lagi hukumnya, kerana sukar nak dapat keampunan daripada mereka yang telah mati. Lebih teruk lagi kalau kita sebarkan aib orang yang sudah mati. Jadi fikir dahulu sebelum kita sebarkan. Baiklah, saya agak suka dengan tertarik dengan soalan dari sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kemusykilan saya sebagai manusia yang lemah, sekiranya kita menjaga amalan, memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat dan menyesali atas segala perkara aib yang ada pada kita,
yang berlaku ketika kita sangat jahil tentangnya, adakah di akhirat sana ianya tetap akan dibentang satu persatu ketika saat dihitung amalan, sedangkan kita tidak pernah membuka aib orang lain? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Silakan Ustaz. Ini dalam hadis yang kita bacakan tadi di awal-awal lagi tentang riwayat Bukhari dan Muslim. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia juga di akhirat. Antara sahabat Imam Syafi'i yang terkemuka, namanya Muhammad bin Sabah al-Za'farani, seorang ulama keturunan Parsi, tapi memang mempunyai bahasa Arab yang sangat fasih. Imam Syafi'i memujinya dalam banyak keadaan. Imam Muhammad al-Za'farani ni seorang yang tak suka cerita hal orang. Maka kita akan dengar cerita tentang Za'farani semuanya indah-indah, kerana dia memang tak cerita langsung hal orang. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita nak Allah tutup aib kita di akhirat, tutuplah aib orang di dunia. Itu sahaja caranya. Kan itu di akhirat nanti ya. Da'i dan juga para penonton sekalian, ada manusia ni Allah akan pertuntunkan kepada dia dosa-dosa yang dia buat. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, kau dah masukkan aku dalam syurga, tapi kau masih tunjuk kepada dosa-dosa ini. Malu aku, ya Tuhan, janganlah kau buka. Maka Allah SWT dengan santunnya, kerana sifat Allah itu adalah Halim, Maha Penyantun, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, wahai fulan, sebabkan kau tahu aku tutup untuk engkau di dunia, sekarang aku tutup untuk engkau di akhirat. Itu di antara doa yang kita galakkan baca setiap kali Ramadan. Allahumma innaka afuun karim. Ya, maknanya Allahumma innaka afuun. Afu makna apa? Kata para ulama beza pada ghafur. Kalau ghafur tutup, tapi kalau afatiriyah al-athar, kata para ulama, afat itu maknanya menghilangkan terus, meluputkan terus. Jadi tanggungjawab kita dalam hidup ini, lupakan kesalahan orang, tutup aib orang. Mudah-mudahan Allah Taala akan ampunkan untuk kita di akhirat nanti. Betul Ustaz, kita duk marah orang, kenapa kau sebarkan aib aku? Cuba tengok balik, mungkin kita ada sebarkan aib orang lain. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Saya Ismail. Okey, soalan saya Datuk, ada dua soalan. Yang pertama saya tanya, apakah hikmah dan ganjaran pahala apabila seseorang sentiasa menjaga aib saudaranya? Yang kedua, apakah faktor utama yang membuatkan seseorang itu sanggup membuka aib saudaranya? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa. Dua soalan yang diajukan. Yang pertama, apakah hikmah dan ganjaran pahala bagi orang yang menjaga aib ini? Yang kedua ialah faktor bagi seseorang itu menyebarkan aib. Silakan Ustaz. Hikmah kita disuruh untuk menjaga aib orang, tutup aib orang, kerana memang itu adalah sifat manusia. Sebagaimana seorang tak suka diceritakan kekurangannya, maka begitu juga kita tak suka diceritakan kekurangan kita, maka orang lain pun begitu juga. Betul. Dan hikmah di sebaliknya supaya wujud pertautan hubungan di antara kita semua. Itu sebab berkata Imam Ja'far Sadiq, ya Abu Muhammad Ja'far Sadiq, ini keturunan Nabi SAW, keturunan Sayyidina Husain, seorang ulama yang besar, yang pada ini orang Syiah menamakan mereka sebagai Ja'fari. Sebenarnya Imam Ja'far ni adalah seorang guru kepada Abu Hanifah, orang yang sangat salih, mufti yang sangat faqih, usuli yang sangat hebat. Imam Ja'far berkata, kalau engkau ni melihat ada satu kekurangan pada saudaramu, engkau carilah sebab mengapa kekurangan itu laku. Namanya kau carikan sebab mengapa dia melakukan demikian dan carikan uzur untuknya. Kalau tak ada, cuba engkau cari sampai 70 keuzuran, 70 uzran, iltamis lahu azar. Cari sebab untuk mengatakan mungkin dia tersilap, mungkin dia terlupa, mungkin orang lain kot, mungkin perkara itu dilakukan ketika dia tertidur kot. Jadi cari 70 sebab, dan kalau kamu masih juga jumpa 70 sebab, memang kamu ni tak guna lah sebenarnya. Macam mana kita nak jumpa 70 perkara Betul. Jadi menunjukkan kepada kita hindarkan diri kita daripada menceritakan orang. Hikmahnya supaya kekuatan yang ada dalam masyarakat menjadi kuat dan elak sebarang prasangka. Ya, dan inilah di antara perkara yang menyebabkan kekuatan umat Islam. Kita baca sejarah kerajaan Islam Osmaniyah. Kalau kita lihat, Osmaniyah ditegakkan lebih pada 700 tahun. Tapi kenapa kerajaan yang besar yang kukuh ini akhirnya jatuh dan tersembak, ya, jatuh maknanya hancur? Salah sebabnya kerana terlalu banyak usah, terlalu banyak apa dipanggil sebagai terlalu banyak buruk sangka di antara mereka, terlalu banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang nak ditonjolkan. Jadi seperti yang disebut oleh para ulama, contohnya Abdul Rahman Ra'fat Bashar menceritakan apakah masalah yang berlaku pada kerajaan yang besar ini sampai gugur. Jadi tuan ambil pengajaran daripada perkara ini, hikmah di sebalik
perkara yang namanya mengkeji, mengumpat, memburuk-burukkan orang ni adalah untuk adakan kekuatan umat. Kekuatan umat hanya lahir bila ada kesatuan hati. Kesatuan hati ni hanya lahir bila ada kasih sayang. Itu sebab kita lihat Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi telah mempesan pada para sahabat, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya Rasulullah qala afsus salam fima bainakum. Kamu tahu tak, kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sampai kamu berkasih sayang. Tahu tak cara untuk berkasih sayang? Satu daripadanya bagi salam. Bayangkan kalau kita bagi salam, muka yang senyum, hilang segala border yang ada di antara kita, tembok yang memisahkan di antara kita, hilang prasangka dan sebagainya. Maka inilah perkara yang penting. Apa soalan nombor 2 tadi? Tentang faktor Ustaz yang membuatkan seseorang itu menyebarkan aib. Perkara ini disebabkan hati yang kotor sebenarnya. Asasnya adalah kerana hati yang kotor. Kerana kita melihat dalam hidup ini kita kena lebih daripada orang lain. Tujuan memburukkan orang apa? Supaya kita menampakkan diri kita ananiyah itu. Nak menunjukkan bahawa aku yang lebih hebat, aku yang lebih pandai, aku lebih tinggi, aku lebih mulia, aku lebih cantik. Maka itulah sebabnya timbul perasaan seperti ini. Ya, tak lain tak bukan disebabkan hati yang sangat kotor. Maka kita kena bersihkan hati. Antara perkara yang boleh menyebabkan bersih hati ini kata para ulama, macam contohnya Ibrahim Khawas, rajin-rajin baca Quran, banyakkan istighfar, sekurang-kurangnya 70 kali macam Nabi kita salam, sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim, kan. Nombor 3, biasakan dia bangun qiyamul lail walaupun sekejap, setengah jam sebelum subuh. Cuba, terutamanya bila umur kita dah 40 tahun, start untuk bangun tiap-tiap malam setengah jam. Cuba besok bila kita rasa kelazatan, tambah lagi setengah jam contohnya. Lagi yang keempat, hendaklah kita sentiasa biasakan diri kita jangan makan secara berlebihan. Kalau dapat puasa sunat, sangat baik. Ini hari 15 Muharram kan? Ya, hari putih. Yang terakhir sekali, untuk rawat hati yang kotor, yang kelima, ni kata Ibrahim Khawas ataupun Yahya bin Mu'az. Mungkin salah seorang mereka berkata, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hendaklah kita pastikan, pantau diri kita supaya sentiasa berkawan dengan orang yang soleh, orang yang salihah. 5 perkara ini akan dapat mampu memantau, menjaga hati kita daripada cenderung melakukan perkara-perkara mazmumah ni tadi. Baik Ustaz, jadi sebelum kita nak sebarkan aib kawan kita, cari 70 sebab dulu untuk kita tidak menyebarkan aib seseorang. Baiklah Ustaz, saya yakin dan pasti di kalangan kita mesti, kalau tak ramai pun mesti ada kawan-kawan yang suka menyebarkan aib ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita tegur dia. Seperti mana yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk kita berhadapan dan memberi teguran sekiranya kita ada kawan yang suka membuka dan menceritakan aib orang lain kepada kita? Sekiranya dia juga pernah melalui hal yang sama aib, adakah perlu kita untuk mengingatkannya agar dia sedar di mana dia membuka aib orang lain, aibnya juga secara tidak langsung tersingkap dengan sendirinya? Mohon perkongsian nasihat dari Ustaz. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa atas soalan. Silakan Ustaz. Perkara pertama yang kita kena lakukan, kena ikhlas kerana Allah Taala. Apakah yang kita nak sebutkan itu satu benda yang hak, yang betul, yang pasti. Ya, jangan kita mandai-mandai kita sebagai contohnya dengar-dengar daripada hearsay daripada orang, kemudian kita terus pergi jumpa dan menuju padanya kau buat sekian ni. Nombor 1 saya kena ikhlas kerana Allah Taala. Nombor 2, kalau perkara tersebut perkara aib yang besar dan mungkar, hendaklah kita berjumpa dia secara peribadi. Tak boleh malukan diri khalayak ramai. Kerana Imam Syafi'i berkata, kalau kau menasihati orang di khalayak ramai, bukan kau menasihati dia, engkau mengaibkan dia, engkau malukan dia, engkau membuka, dan manusia mana-mana pun tidak suka untuk diperlakukan demikian. Ya, ada orang kadang-kadang kata, tak, saya ni memang vokal, saya ni outspoken. Engkau mana satu yang akan bawa engkau masuk syurga? Orang kat US yang kau belajar ke, kat UK yang kau bangga-banggakan tu, kata Rasulullah yang akan bagi kau syafaat masuk syurga besok. Ikut cara Rasulullah lah. Apa salah kau terikut dengan orang lain? Jadi kita nak menasihati orang, kena nasihati dengan cara yang terbaik. Mungkin hari ni kalau kita nak jumpa tak dapat, kita dapat handphone, nombor telefon beliau, kita boleh personal message kepada beliau, hantar secara personal, mengingatkan, menegur, memuji orang. Puji kebaikan-kebaikan orang ada banyak, cuma kekurangan berlaku di sini, boleh tak kita betulkan? Jadi dengan cara demikian ia lebih mudah untuk diterima, bukan untuk diaibkan, bukan untuk diceritakan, bukan untuk mengatakan aku lebih baik daripadanya. Maka inilah penyakit-penyakit hati yang akan meranapkan tujuan yang mungkin baik itu tadi. Baik Ustaz, jadi
nak memberi teguran itu tidak salah, cumanya perlulah kepada kaedah yang betul. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang jagalah aib saudaramu bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Baiklah, bila sebut tentang jagalah aib saudaramu ini, kita bila dah dengar pencerahan daripada guru kita, mungkin di antara kita rasa menyesal Ustaz, menyesali dengan tindakannya sebelum ni menyebarkan aib. Jadi apakah kita punya tindakan seterusnya untuk mohon maaf kepada sahabat kita? Bagaimana Ustaz? Silakan. Perkara yang perlu kita lakukan, kata para ulama, contohnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi, seorang ulama tasawuf hadis yang terkemuka, bahawa antara perkara yang boleh kamu lakukan satu sekali, hendaklah kamu hendaklah tadarrur wa doa ila Allah, kita banyakkan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kedua, kamu ubah diri kamu, persepsi kamu kepada orang, perspektif kamu pada orang daripada baik sangka, buruk sangka kepada baik sangka. Dan kalau perkara tersebut melibatkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang melibatkan maruah, yang kalau kamu beritahu kepada orang itu akan menyebabkan luka lama berdarah kembali. Ada perkara kita boleh sebut pada orang, ada perkara kita tak boleh sebut pada orang. Betul, Ustaz. Kerana perkara itu melibatkan maruah, melibatkan jati diri dan sebagainya yang boleh mengakibatkan seseorang lagi bertambah buruk sangka kepada kita. Maka saat itu kata Imam Samarkandi, begitu juga kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, maka tanggungjawab kita pada waktu kita melakukan dosa kepada saudara se-Islam kita, hendaklah kita tengok apakah mudaratnya besar atau kecil. Kalau mudaratnya besar, tolong jangan cerita kepada beliau. Jangan cerita pada beliau, kerana ia akan menyebabkan orang itu teringat kembali dan boleh mengakibatkan. Kalau kita setakat mencuri gula-gula masa kecil-kecil, dai, dia berlaku ya, budak-budak kecil mencuri barang dekat kedai, untung kedai itu masih hidup, jumpa, tak minta maaf dulu saya curi tak banyak lah, RM2-3, tapi zaman dulu RM2 besar tu. Banyak Ustaz. Maka beritahu kepada dia. Tapi kalau melibatkan maruah, tuan-tuan fahamlah masalah maruah kan? Masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan maruah ni tidak dibenarkan untuk beritahu kepada orang tersebut. Kita memadailah untuk kita bangun malam, bertahajud, berdoa untuknya, dan bersedekah, kita niatkan untuknya, dan banyakkan melakukan amal saleh, mudah-mudahan ia memadam kekurangan-kekurangan kita yang lalu. Ya, jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ada cerita kadang disebut oleh para ulama, dulu dia bekerja dengan orang kaya. Orang kaya itu selalu pergi kat station, maka dia ada perhubungan dengan isteri orang kaya itu. Maka ini melibatkan maruah, ini tidak boleh dicerita kepada orang kaya tersebut. Selepas dia bertaubat kepada Allah, madailah untuk dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan mendoakan untuk orang yang dianiayanya itu. Ya, dan kemudian disebut lagi dalam kata-kata para ulama berkenaan dengan hal ini, hendaklah kita banyakkan bangun malam, banyakkan bangun tahajud. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah SWT akan beri kepada kita keampunan terhadap apa-apa dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Lagi apa kata mereka? Ya, bahawa hendaklah kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Tingkatkan amal saleh kita, banyakkan tahajud kita sebagai contohnya, banyakkan baca Quran kita. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita melakukan kesalahan kepada orang lain itu diampunkan oleh Allah SWT. Baik Ustaz, jadi 3 perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, banyakkan munajat. Yang kedua, ubah perspektif kita. Yang ketiga, kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Masih lagi dalam bab teguran Ustaz, seperti yang diajukan oleh sahabat kita Muhammad Safiq Saprawi dalam bab menegur ini, pada Ustaz Da'i dan para petugas Tanyalah Ustaz TV3 serta penonton, di zaman serba moden ini, dengan hanya menggunakan Google, kita boleh mencari dan membaca hadis berkaitan agama Islam. Apa pandangan Ustaz pada mereka yang menggunakan hadis bagi menegur orang lain? Bukankah ia juga mengaibkan orang yang ingin ditegur? Ia juga mungkin menimbulkan salah tafsir pada pembaca teguran berkenaan.
Betulkah etika menegur itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Muhammad Safiq Saprawi atas soalan. Silakan, Benar, Ustaz. pada hari ini kalau kita perhatikan mengambil satu dalam konteks yang salah. Jadi ia boleh mengundang fitnah, menyebabkan orang salah tafsir dan sebagainya. Maka menjadi tanggungjawab kita bila kita nak menyebarkan sesuatu, beri huraiannya ataupun biar pihak yang bawa teliti untuk bercerita tentang perkara tersebut. Kalau kita bawa dengan niat untuk memperbaiki hal umat dan mungkin ia terkait dengan individu-individu tertentu dan mungkin seperti yang disebut oleh Melayu, siapa makan cili dia dan terasa pedasnya, maka tidak ada masalah. Ia semua bergantung kepada niat kita. Asal saja jangan kita bawa dalam konteks yang salah sehingga menyebabkan orang lain boleh terpesong. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk meletakkan satu benda itu tepat pada tempatnya. Kat sini namanya hikmah, namanya bijaksana. Seperti ada satu kisah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, kisah tentang cucu-cucu Rasulullah SAW nak menegur orang yang melakukan kesalahan. Orang tua ni mengambil wuduk salah. Tengok hikmahnya cucu-cucu Nabi, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Hasan dan Husain melihat orang ni mengambil wuduk salah, nak tegur orang ni orang tua. Nanti tegur nanti takut dia melenting dan sebagainya. Maka dua orang budak ni berganyang, bergaduh. Ya mungkin bertumbuk kasus sampai orang tua ni pun kenapa kamu gaduh nak tak boleh kat Masjid Nabawi ni, hormat tempat ni ada adabnya. Maka si abang berkata kepada orang tua ni, saya ambil wuduk, adik saya kata salah. Adik kata betul, saya yang betul, dia yang salah. Akhirnya orang tua ni kata beginilah pak cik dia hakim, kau ambil wuduk, abang ambil wuduk dulu. Betul. Adik pula ambil wuduk. Betul juga. Aku yang tak betul sebenarnya. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan dimuliakan saya, perlunya hikmah dalam kita menangani satu benda. Jangan sampai menimbulkan lebih banyak mudarat kepada orang lain. Jadi inilah dia tanggungjawab setiap orang, kena jadi orang yang bijaksana. Usahalah untuk jadi orang bijaksana. Itu sebab antara doa Nabi SAW, Allahumma faqihni fid din. Yang Nabi doakan untuk Ibn Abbas itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah wa 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarlah anak ini kefahaman urusan agama dan jadikan dia seorang bijaksana. Ini perkataan Hakim. Antara perkataan yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang mengkehendaki kita supaya mengasah akal kita supaya letakkan satu benda itu pada tempatnya dengan cara yang betul. Hakim Ustaz Ya. Antara kalimah yang paling banyak dalam Quran Ustaz Ya, betul. Bangga saya. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusof dari Kedai Tanjung Karang. Khabar dia waras? Alhamdulillah sihat. Baik, silakan Puan Sopina. Ya macam ni kan Ustaz, yang saya takut lah Ustaz bila orang yang meninggal tu dalam keadaan berdosa kan. Kadang kita ni tak perasan Ustaz, takut lah kita ada terkata, terumpat ataupun terbukalah aib orang tu kan. Bagaimana cara saya nak membersihkan diri saya ni Ustaz sebelum kembali kepada Allah Ustaz? Baik, terima kasih Itu je soalan saya. Puan Supinah Yusof dari Tanjung Karang. Betul Ustaz, kita ni manusia yang lemah, kadang-kadang ada jugalah tersebarkan aib kawan kita. Jadi bagaimana Ustaz kita nak bertaubat supaya nanti bila kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kita sebarkan aib itu diampunkan oleh Allah. Silakan Ustaz. Dalam kitab Hilyatul Auliya menceritakan bahawa ada 6 perkara yang kita kena buat untuk pastikan diri kita ni berada di atas jalan betul. Kalau melakukan kesilapan, mudah-mudahan kita tidak jadi muflis akhirat nanti, iaitu orang lain membebankan ke atas kita dosa-dosanya selepas pahala-pahala kita diambil mereka. Yang pertama sekali da'i dan juga yang bertanya, puan yang bertanya, saudari yang bertanya, nombor satu sekali hendaklah kita berusaha dalam hidup ini untuk mempunyai jadual rutin harian yang sentiasa ingat pada Allah Taala. Baca Quran kita berapa muka surat satu hari, sekurang-kurangnya 10 ayat satu hari, bukan 10 muka surat, 10 ayat sekurang-kurangnya. Sembahyang duha kita dapat buat ke tidak, kemudian sedekah dapat buat ke tidak, puasa sunat pada hari tertentu dapat buat ke tidak, salat rawatibnya boleh buat ke tidak. Jadi peruntukkan hidup kita ni mesti ada jadual yang konsisten dengan Allah SWT. Dalam kata-kata mereka, sibukkan diri kamu dengan taat sehingga tiada masa untuk buat maksiat. Ini nombor satu. Nombor dua sekali, hendaklah kita berusaha untuk berbaik sangka kepada orang Islam. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kamu lihat satu zallah ni satu kekurangan berlaku pada orang Islam, faltamis lahu mahmalan. Carilah satu alasan untuk mengatakan itu bukan dia sebenarnya. Kita silap agaknya. Da'i. Saya tadi nak pergi keluar, saya nampak tuan imam, isterinya tengah sedia baju, rambutnya mengerbang macam pontianak.
Sedangkan dai kenal imam itu, orang salih, orang baik. Kalau orang meninggal dunia pergi jumpa dia, nak berkahwin jumpa dia, takkanlah macam tu. Dai kata mungkin kamu silap kot, agaknya mak dia datang kot, agaknya kakak dia singgah di rumah kot. Cari sebab untuk cover saudara se-Islam kita yang namanya husnuzan billah, husnuzan bihim, bil muslimin, baik sangka mereka. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan keaiban diri kita. Yang mana Nabi telah menyatakan, ya, siapa orang yang disibukkan dengan orang yang siapa yang disibukkan dengan uyubun nas, siapa yang paling baik adalah orang yang disibukkan oleh kekurangan dirinya daripada kekurangan orang-orang lain. Man syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Orang yang paling baik orang disibukkan dengan kekurangan-kekurangan dirinya daripada mencari-cari kekurangan orang lain. Yang keempat, hendaklah kita berusaha untuk membetulkan apa yang berlaku pada orang keliling kita, andai mereka melakukan kesilapan, anak-anak kita, sebagai contohnya pasangan kita, tegur mereka dengan cara yang betul supaya perkara-perkara demikian tidak berluasa. Dan yang kelima, mattala alaihi min khissati amaliha wa isti'zamiha raja'an an yuraghab fi al-istizadah minha. Yang keenam, ayakuna sahibu indahu musiban. Hendaklah kita dalam kehidupan pada hari ini kita melihat orang itu melakukan kesilapan, mudah-mudahan dia betul dalam kesilapannya itu. Agaknya dia betul dalam pandangan dia. Aku yang tak betul sebenarnya. Jadi dalam konteks kehidupan ni, kalau kita dapat buat perkara ni, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Allah beri kepada kita kesempatan untuk sentiasa muhasabah diri, yang dipanggil muhasabah diri kat sini. Kekurangan-kekurangan orang lain ni, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Baik, jadi itulah antara perkara yang boleh kita amalkan dan moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk tekan butang like, yang kedua komen apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, dan tekan butang share. Mudah-mudahan ramai lagi dapat ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini. Baiklah, soalan seterusnya daripada Mak Tun. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita perlu membela diri kita setelah teruk difitnah oleh seseorang? Adakah untuk mempertahankan diri kita sehingga terpaksa menceritakan perkara yang sebenar, termasuk keburukan orang yang memfitnah kita itu, dibenarkan Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Mak Eton dari Semerah Padi Pokok, Mangga, Melaka. Terima kasih Mak Eton atas soalan. Silakan Ustaz. Sikap kita ni bila ditekan ataupun dianiaya orang ataupun dizalimi orang adalah kita berhak untuk mempertahankan diri. Bahkan kalau ia merupakan fitnah, wajib kita mempertahankan diri. Ya, dan Allah menjelaskan, wala in uqibtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul sabirin. Kalau kamu dikenakan satu hukuman, kamu boleh balas balik semula. Tapi kalau kamu bersabar, itu yang lebih utama. Bila kita memiliki sifat untuk bersabar dalam menghadapi situasi yang sukar atas fitnah orang dan sebagainya, kita mempertahankan diri. Tak perlu kita cerita aib dia. Kerana biasanya orang yang menceritakan aib kita ni, dia merasakan diri kita lebih daripada dia. Itu sebab dia cuba untuk menunjukkan diri baik daripada kita. Maka madailah untuk tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam hidup ni kita belajar tentang kisah para sahabat. Antara sahabat yang paling halim dipanggil Ahlam min Ahnaf. Ahnaf ni seorang yang tak pernah jumpa Nabi. Tetapi sikapnya, perangainya yang sangat sopan santun itu sangat-sangat mulia dan jadi satu tamsilan. Tiada yang lebih penyabar daripada Ahnaf, mereka mengatakan. Sampai dikutuk orang, dianiaya orang, dia sebut perkara-perkara buruk kepadanya. Dia berkata, kalau kamu kata pada saya 10 keburukan pun, bahawa 10 keburukan pun kamu kata pada saya jawab satu saja. Ada seorang sedang mengutuknya, mengatakan keburukan-keburukan demi, sedangkan dia seorang amir, dia telah lantik dalam sejawatan yang penting. Macam kita ni ibarat menteri besar lah sebagai contohnya, lantik jawatan yang tinggi. Orang itu kutuk dia habis-habisan. Dan ada pembantu di situ, dia kata lagi tak nak kutuk, cerita habis-habis semua. Sebab kalau kamu cerita dengan saya tak marah. Tapi kejap lagi saya akan didatangi oleh ramai orang. Bila kamu cerita keburukan saya di depan orang, takut orang lain terpukul kamu nanti. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, begitu penyabar sekali. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah, sebenarnya saya buat satu cerita yang terakhir untuk kita renung pada hari ini. Iaitu kisah ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau bertajuk At-Tawabin. Kisah bagaimana Allah SWT, sebenarnya dalam diskusi kita ni, da'i ada banyak perkara. Mengumpat, dipanggil ghibah.
Kemudian buruk sangka pada orang dipanggil azan, su'uzan. Ada perkara yang namanya tatabu'ul aurat. Ada orang dia suka ikut diri kita, ikut semata-mata untuk mencari kelemahan yang akan muncul dalam diri seseorang. Mungkin dalam satu langkah yang dilalui, ada sekali dia buat silap. Maka ada orang yang melihat kebaikan-kebaikan laku itu semua tidak ada nilai padanya. Tapi bila sebut satu kekurangan itu akan di-exaggerate, jadi besar. Ini namanya tatabu'ul aurat. Ya, dan banyak perkara berkaitan dengan lisan ni, sebab Imam Ghazali mengkhususkan bab lisan ni, dosa-dosa yang menyebabkan lisan ni menjerumuskan orang neraka begitu banyak sekali, berpuluh-puluh babnya, berpuluh-puluh jenis kesalahan type-nya. Jadi saya tengok kisah tentang hujungnya kita nak ditutup aib orang sebenarnya, melainkan kalau 6 perkara yang kita sebut awal tadi. Jadi dalam keadaan itu kita wajib menyebarkannya untuk mengelakkan mudarat kepada umat. Ya, contohnya orang cerita tentang skim cepat kaya, ramai orang tak niaya. Kita kena sebut pada orang, "Fulan, Ustaz jangan masuk, Ustaz dia tu adalah seorang pencuri harta orang, dan ramai orang tertipu dengannya." Kita kena sebut supaya sahabat kita tidak tertipu, mungkin dia tidak tahu. Jadi tuan-tuan, ada satu kisah berlaku kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Tajrid Tawabin. Ini cerita tentang Allah SWT. Berlaku satu kemarau panjangan pada zaman Bani Israel. Mereka kematian ternakan, pokok-pokok, anak-anak masih kecil, orang tua meninggal dunia. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun datang bertemu dengan Allah. Mereka ini merupakan kasih Allah. Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah di Bukit Tur Saina. Nabi Harun tinggal bersama umat. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hujan tak turun. Turunkan hujan atas kami sebagai rahmat-Mu." Allah berfirman menjawab, "Aku tidak akan turunkan hujan kerana seorang di kalangan umat ini, umat engkau wahai Musa, melakukan dosa-dosa besar 40 tahun tak pernah bertaubat pada Allah. Maka doa kamu terhijab dengan sebab perangainya." Maka Sayyidina Musa AS pun kembali kepada Bani Israel berkata, "Wahai sekalian Bani Israel, Allah tidak terima doa kita selagi seorang di kalangan kita itu tak bertaubat kerana dia buat dosa-dosa besar. Maka dengan dosa besar itu menghalang doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT." Maka orang yang melakukan dosa besar itu tahu dia lah yang dimaksudkan. Dia pun menangis bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh tanpa orang lain sedar. Menangis dia berkata pada Tuhan, "Ya Allah, ya Tuhan, aku punya isteri, anak-anak. Kalau aku menyerahkan diri aku kepada Musa, mengatakan akulah yang dimaksudkan itu, aku kena pergi ke tempat lain. Nanti siapalah nak pandang anak-anak aku? Bagaimana penilaian mereka kepada puteri-puteri aku untuk dikahwini, untuk mereka menolak bapaknya penyenayah dulu. Wahai Tuhan, sebagaimana Kau tutup aib aku 40 tahun ni tak Kau dedahkan, tolonglah ya Allah, tutuplah aku punya aib pada hari ini. Aku tak mahu diketahui oleh Nabi-Nabi Allah yang mulia ni. Ampunkan aku." Rupa-rupanya itu menjadi taubat di sisi Allah SWT. Dan hujan pun turun dengan lebatnya, tak semena-mena lepas itu. Sayyidina Musa AS bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tadi Allah SWT berfirman kepadaku, tidak akan diterima doa kita sampai kering kemarau seperti ini, sehingga orang itu menyerahkan dirinya. Mana aku tak nampak pun kalibatnya keluar daripada tempat ini." Jawapan Allah SWT kepada Musa AS, "Wahai Musa, sungguhnya aku punya sikap adalah menutup aib orang. Aku telah tutup aibnya selama 40 tahun. Maka adakah pada hari ini patut bagi aku yang bersifat dengan menutup aib dan juga menghapuskannya dosa-dosa hamba-Ku untuk aku membukanya?" Allah Akbar. Tentu tidak patut, kan? "Madailah untuk engkau tahu wahai Musa bahawa aku telah ampun untuknya. Aku nak dia bertaubat pada Allah. Tak perlu diketahui siapa gerangannya." Jadi tuan-tuan, salah satu sifat Allah dia panggil sitir. Allah ni menutup aib. Itu antara doa yang kita kena selalu baca. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah aurat aku, tutuplah aib-aib aku, dan juga hilangkanlah kegusaran, kebimbangan, ketakutan dalam hati aku. Ini antara doa yang paling banyak Nabi kita salam amalkan. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Silakan, siapa di sana? Nama saya Hayana daripada Kuala Lumpur. Okey, silakan Kak Hayana. Okey, terima kasih. Soalan saya berbunyi begini. Kisah ni berlaku di tempat kerja. Biasanya seorang ketua ni kalau dia tidak puas hati, dia akan marah kita ni pekerja-pekerja ni dengan kata-kata yang agak yang memalukan sehingga rakan-rakan saya semua boleh dengar. Apa yang dia marah tu macam kita rasa macam sangat memalukan buat kita, tapi bagi dia tak ada apa sebab dia ketua. Sebab sekarang ini kita bekerja daripada rumah, jadi kadang bila online tu ada tersilap tu dia mesti akan tepur dalam grup. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hayana dari Kuala Lumpur. Betul Ustaz Ini antara orang kata suasana bekerja Ustaz. Bagaimana Ustaz?
Ini adalah satu pengaruh asing yang sepatutnya tidak wujud dalam diri orang Islam. Kerana Nabi kita SAW, bila Allah Taala puji baginda dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau punya akhlak yang paling baik. Nabi akan menggunakan bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling mudah, dan baginda lah pemimpin terbaik untuk kita contohi. Bukan orang yang bina empire perniagaan yang besar-besar yang tidak akan menjamin tempat untuk kita di akhirat. Dan orang-orang yang hebat itu pun, yang kita pandang hebat dari sudut keduniaan, kebendaan itu tidak akan bawa walaupun sekupang pun duit masuk dalam lahat nanti. Maka janganlah kita bangga dengan mereka untuk jadi ikutan. Kerana kita punya dua tempat, dunia dan juga akhirat. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, ingatlah satu pesan Nabi SAW, diceritakan Nabi kita, laisa bita'anin wala la'anin wala fahishin wala bazi. Nabi kita tak pernah cakap benda-benda yang buruk. Betul. Tak pernah melaknat orang. Tak pernah berkata perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang fahish wala bazi, mana perkara-perkara lucah. Nabi SAW tidak pernah menyatakan demikian. Kan ramai Ustaz yang mengutuk Nabi, yang mengeji Nabi. Ya, ya. Jadi sikap kita kena belajar akhlak Nabi SAW. Kita kena ingat bahawa dunia bukan setakat dunia, ada akhirat. Jadi setiap kita kena ikut akhlak Nabi SAW. Maka bila kita nak tegur seorang, tegurlah perkataan yang paling baik untuk dia, mudah untuk dia faham. Kita nak tegur contohnya pembancu tir kat ofis kita. Makcik Siti sebagai contohnya. Tak, ya? Dua ayat tengok. Dia panggil, Siti, kamu ni tak profesional lah. Apalah, apa-apa perkataan ni buruk lah. Apalah, masak teh pun pahit begitu. Atau mana yang kita boleh sebut. Dalam keadaan ini kita susah nak dapat bekerja. Dia cakap bahasa yang kedua, Makcik Siti, Alhamdulillah dah kerja dengan saya 10 tahun ni, tak perasan dah 10 tahun. Banyak jasa Makcik Siti. Orang hilang cincin emas dalam bilik air pun Makcik Siti bagi balik semula jujurnya. Saya berterima kasih. Besar hati sangat ada orang jujur macam Makcik Siti. Tapi saya nak tegur satu benda, okey tak? Yang mana satu lebih baik tuan-tuan agak? Betul. Yang pertama, bahasa kita yang kotor dan buruk dan menghina orang. Orang tu dalam hatinya berkata, aku ni terpaksa kerja kat engkau. Kalau tempat lain aku belah. Dengan orang yang kedua, masakan biasanya bos aku profesionalnya dia. Seronok ah. Jadi setiap hari merupakan pahala bagi kita. Jadi kita kena ingat dalam situasi seperti itu, yang mana satu kita. Orang buat kerja terpaksa dengan orang buat kerja penuh kerelaan. Orang buat kerja dia sanggup untuk mati kerana kita. Dia tahu kita ni seorang yang punya direction yang betul. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW ada contoh terbaik ketika Nabi membimbing khadam-khadam bagi dia dipanggil Khudamin Nabi SAW oleh Imam Abdul Hayy Al-Qahtani, buku beliau Taratib Idariyah. Antaranya seorang bernama Anas Malik. Sahabat yang mulia ni, 10 tahun berkhidmat untuk Nabi. Usianya 8 tahun sampai Nabi wafat usianya 18 tahun. Beliau berkata bahawa tak pernah sepanjang 10 tahun Nabi menjadikan aku khadam, aku ni khadam Rasul, tak pernah Rasul berkata, kenapa buat gitu? Kenapa tak begini? Kami tahu Rasul tak suka pada riak wajah baginda. Ketika aku melakukan kesalahan, aku masih kecil, Nabi pergi belakang telinga aku main, aku lupa untuk pulang. Bila Nabi ada benda yang baginda minta, aku terlupa, aku main dengan kawan aku. Rasul pegang telinga, wahai anak yang punya 2 telinga, mana dia barang aku suruh kau dapatkan tadi? Jadi tuan-tuan, inilah akhlak yang paling baik yang kita kena belajar. Pentingnya kita untuk belajar daripada Nabi, belajar daripada orang barat, ambil yang baik tuan-tuan. Yang buruk kita jangan ambil. Sebagaimana kita tak suka orang buat pada kita, tolong jangan buat kepada orang lain. Itulah dia satu martabat iman yang disebut baginda. Baik Ustaz, jadi tak salah untuk kita menegur, dan apa salahnya jika kita tegur dengan cara yang baik. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan ringkas dan doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Jadi da'i yang dimiliki Allah sekalian, para penonton, ibu ayah, ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, contohnya Imam Bukhari dan kitab beliau tajuk Al-Adabul Mufrad. Kitab adab mufrad ni kita cubalah miliki. Dia menceritakan tentang akhlak Nabi SAW. Alhamdulillah kami telah terjemahkan Adabul Mufrad. Mana kitab Adabul Mufrad ni antara satu bab yang menceritakan, Imam Bukhari letak satu bab terang-terang kat situ. Bab pentingnya menutup aib orang Islam. Jadi kita belajar satu benda, marilah kita amalkan sama-sama. Ya, tangan yang ada ni gunakanlah dia untuk menambah jariah pahala amal salih kita di sisi Allah. Ya, mulut yang ada ni katakanlah benda-benda yang baik supaya ia menjadi timbangan, menyumbang kepada timbangan amal salih kita di sisi Allah. Janganlah kita terlibat untuk melakukan dosa-dosa kering, melainkan bila dia melibatkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, aib orang Islam hanya boleh disebut dalam 6 perkara sahaja. Kalau ia termasuk dalam bab itu, maka dibenarkan. Selain daripada itu, tolong jaga diri kita daripada terhumban ke neraka Allah Taala, kerana Nabi telah bersabda, orang banyak masuk neraka kerana lidah, kerana mulut. Hasaidu alsinatihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan setiap kita dapat mantau diri kita dan menjaga. Doa yang terakhir saya nak ajar tuan-tuan untuk amalkan sesama, iaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 perkara ni minta kepada Allah. Yang pertama minta kepada Allah,
Allahumma inni as'alukal huda, minta hidayah, tuqa, ketakwaan, afaf ni makna kesucian diri, afif ifah. Dan yang terakhir sekali, minta supaya kaya, tak bergantung kepada manusia. Dalam hidup ini bergantung kepada Allah sepenuhnya. Kekayaan dalam list ini nampaknya duduk nombor 4. Selepas sihat, selepas afiat, selepas dapat iman, maka inilah perkara yang kita kena amalkan dalam hidup. Ustaz, mungkin ada sedikit doa sebagai penutup program kita pagi ni. Silakan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين آمين. ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدلله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan juga keluarga besar Tanah Ustaz. Teruskan menonton Tanah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Anas. Topiknya Fiqh Perdamaian bersama dengan guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki, bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, jangan ditepuk air di dulang, nanti terpecik muka sendiri. Jangan disebut aibnya orang, nanti terbuka aib sendiri. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.